Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya lagi, Azwar Kamarzaman, dalam Shock Altruist. Okey, minggu ni Shock Altruist rasa sangat berbesar hati kerana kita bersama dengan salah seorang motivator yang terkenal, yang sangat-sangat dikagumi ramai, dan saya rasa sangat berbesar hati apabila saya dapat bersama dengan beliau, iaitu Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, ataupun lebih dikenal sebagai DMFK. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat Datuk? Saya sihat. Azwar sihat nah? Saya pun sihat, alhamdulillah. Macam mana Datuk musim-musim PKP ni? Alhamdulillah, banyak benda yang berlaku, banyak benda yang kita belajar, banyak benda yang kita perlu ubah. Alhamdulillah, syukur. So kita masuk terus kepada topik kita ni, iaitu kita nak membincangkan tentang kesihatan mental dari sudut psikologi dalam kalangan remaja lah, memandangkan ramai kawan-kawan saya ni yang terkesan dengan COVID-19 ni. Doktor pun boleh, Datuk pun boleh Boleh. Haji pun boleh. Haji pun boleh. Itulah, ini pun satu situasi yang memang real ya, memang sebenarnya berlaku dan kata orang tu realistik. Pertamanya nak pesankan kawan-kawan ni kena, yalah kita nampak macam klise, tapi kena cakapkan dia orang, kau kena bersyukur tau. Kau masih boleh belajar. Kawan-kawan kita remaja bayar awak ni, kalau kat Syria, kat Palestin, kat mana semua, ya Allah, dia rumah pun tak ada, kampus pun tak ada. So kena syukur sangat awak masih ada peluang untuk belajar. Satu. Yang keduanya, beritahu mereka bahawa sebenarnya ramai orang yang bila stres kan, dia lebih kreatif tau. Dia kalau boring, dia lebih kreatif. Apa nak buat untuk tidak memboringkan diri? Allah bagi kita stres untuk kita lebih kreatif. Bagaimana nak mengatasi stres? Dan ramai orang bila ada stres, dia akan lebih berprestasi tinggi. Kalau Azwar sendiri lah, kalau tak ada tekanan, tak ada pressure, tak ada timeline, tak buat kerja, bukan tak buat kerja, lambat buat kerja, betul tak betul? Betul. Itu sebenarnya, stres ni sebenarnya very positif. Stres sangat baik sebenarnya. Kita ada Skype, ada Zoom. So kalau boring lepas online semua, Skype dengan kawan-kawan, Zoom dengan kawan-kawan, discuss apa yang awak bincangkan ya. Buat discussion group online, seronok. So kita gunakan teknologi untuk sama-sama berbincang tentang pelajaran ataupun tentang lain. Ini kadang orang terlepas pandang, sikit je, kecil saja. Barang siapa untuk orang Islam tu bertanya, kalau kita duduk menghadap kiblat, ayon-ayon dalam badan kita dan ayon kat bumi selari. Jadi kita akan lebih tenang, kurang stres, lebih mudah fokus dan lebih mudah ingat, lebih seronok belajar. So just tukar cara duduk. Dan jangan pula masa belajar online ni awak duduk atas katil, duduk atas lantai dan sebagainya. Kita belajar tu satu ibadah. Jadi kalau beribadah, belajar menghadap kiblat, sunat, dapat pahala. Saya survey ratus ribu pelajar seluruh Malaysia. Saya tanya, berapa orang antara anda yang mendoakan universiti anda? Hampir kosong. Berapa orang yang doakan pensyarah-pensyarah anda? Adalah 1-2%. Berapa orang doakan kawan-kawan anda? Adalah 3-4%. So untuk seronok, tak boring dan sebagainya, kurang stres, doakan universiti tempat awak belajar, doakan pensyarah-pensyarah, doakan kawan-kawan. Dan bila kita doakan mereka dalam diam, malaikat aminkan dan doakan kita balik. Masya Allah ya. Itu satu tip yang sangat simple, yang praktikal dan ramai orang tak buat. Ada satu doa sebenarnya yang Nabi ajar, very simple ya, tapi kalau kita baca doa tu kita akan tenang, lebih seronok, bersemangat dan sebagainya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubnil bukh wa a'udzubika min ghalabati qahri rijal. Ya Allah, hindarkan aku dari keluh kesah dan duka cita, dan aku dari lemah dan malas. Hindarkan aku dari takut dan bakhil, hindarkan aku dari beban hutang, dan hindarkan aku dari gangguan manusia. Jadi kalau doa ini kita baca, kesannya kita akan tenang, kurang stres, dan insyaAllah doa kita makbul. Kita kena ingat bahawa apa pun berlaku semua ada dia punya hikmah, ada jadi satu aset kepada diri kita ya. Belajar sendiri sebenarnya nak tengok setakat mana kita ni disiplin, kita ni sabar, kita ni gigih ya, kita dapat kawal diri ya, kita ni ada tenaga dalaman yang dapat memberikan tumpuan walaupun kat rumah bersendirian dan tak ada pemantauan. Sebenarnya PM pun dah sebut, when the going gets tough, the tough gets going. Jadi bila suasana situasi mencabar, orang-orang yang hebat akan mula bertindak. Sebenarnya itulah macam contoh yang Azwar kasih itu. Kan baru nak belajar, ibu pula suruh kemas. Beruntunglah awak masih ada ibu. Ramai orang dah tak ada ibu. Nanti bila awak dah tak ada ibu, alamak, masa aku belajar dulu, mak aku itunya aku kadang bersungut rupanya. So bila mak masih suruh you masih beruntung you ada mak. Dan malahan
Nabi sebut, barang siapa yang ada orang tuanya yang masih ada dan kita bagi khidmat dengan ikhlas, maka kita sebenarnya menempah jalan-jalan ke syurga. Besar sangat pahalanya orang tolong mak. Bantu ibu tu akan buat diri kita lebih berkat. Dan katalah kita hilang setengah jam tolong mak. Setengah jam kita tolong mak tu, Allah akan compensate, Allah gantikan dengan keberkatan masa. Sebab masa tu kita kurang, sebab kita tolong mak tadi, maka Allah bagi keberkatan. Ada orang belajar 6 jam satu hari untuk dia punya PMR masa tu ya. Tapi ada seorang kakak sulung ni kena tolong mak dia. Tolong jaga adik, tolong masak. Dia cuma ada 3 jam saja belajar satu hari. Tapi saya kata kat dia, jangan takut nak. You tolong mak you, belajar setakat yang mampu. Dia dapat 8A. Dia dapat 8A. InsyaAllah. Hebat. Kawan-kawan yang belajar 6 jam yang tak tolong mak bapak dapatlah 2-3A. Ini tu sebab saya, dan satu lagi lah, ini yang paling penting. Come on man. Ya, kalau kita ada mak yang suruh kita mengemas masa kita belajar. Saya ingat tak ada mak yang rasional. Mak saya tengah belajar kejap mak ya. So boleh tak saya tunda kejap, kemas ni selepas saya habis belajar mak. Kalau you cakap kat mak you nak belajar, you are online dan sebagainya, tak ada mak yang siuman akan kata, mak nak boleh, mak nak suruh. Tak ada. So just negotiate. Just tell politely dengan cara hormat, dengan cara sopan, mak, saya tengah belajar sekarang mak. So, come on man. Apa anak ni ya, dengan mak pun tak boleh negotiate dengan lemah lembut. saya seorang ayah dan mewakili ibu. Kalau anak saya nak belajar, dia kata tangguh kejap, saya tak akan marah. Saya akan bersedia untuk boleh negosiasi bila nak buat kerja tu, insyaAllah. Ratusan ribu orang kehilangan kerja sebab COVID-19. Di Malaysia ratusan ribu. Mungkin kata statistik sekitar 860,000 mungkin yang akan kehilangan kerja di seluruh dunia, berjuta-juta. Viral kat internet satu kata-kata yang semua orang forward. Allah ya, bila dia ambil sesuatu daripada seorang hamba-Nya, ya, dia tak akan ambil kecuali digantikan dengan Azwar, dengan sesuatu yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Itu bukannya cakap kosong. Itu cakap Nabi sebenarnya. Kita dah war-warkan pun. Semua orang dah dengar. Now is the time untuk kita buktikan. Saya ada seorang kawan. Kisah benar. Ada kawan namanya Steven. Dia ni orang Cina. Dia dulu seorang krani kat construction company dan dia kena buang kerja. Dia jumpa saya tahun 94. Dia jadi kontraktor buat rumah saya. Saya tanya dia, Steven, macam mana je boleh jadi kontraktor, Steven? Saya dulu jadi chief clerk, Datuk. Saya jadi chief clerk, ya. Lepas tu saya kena berhenti kerja, Datuk. Bila saya berhenti kerja lah, maka sekarang saya terpaksa jadi kontraktor. Sekarang saya terpaksa jadi jutawan sekarang. Sebab saya diberhentikan. Ini kisah benar ya. Jadi saya punya, memang benarlah kata Nabi tadi, kata ulama ceritakan ya, Allah tak akan ambil sesuatu daripada hamba-Nya kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Kita kena ingat bahawa kadang-kadang kita tak ada gaji, tapi kita pasti ada rezeki. Ramai orang tak ada gaji, tapi pasti ada rezeki. Itu garanti Allah. Dengan syarat apa? Sebabnya kalau kita kena buang kerja, kita menganggur sebab kita nak makan gaji. Tapi kalau kita nak kerja sendiri, 9/10 rezeki dalam perniagaan. Jangan kata, mana kita ada modal. Jangan sibuk tentang modal ke apa. Banyak sangat sekarang bisnes online, bisnes macam-macam jenis bisnes yang legitimate, yang halal dan thayyiban, yang tak perlu gunakan banyak modal dan sebagainya. Ada. Jangan fokus pada satu pintu yang tertutup, walhal 9 pintu lain terbuka. Itu hakikatnya. Kadang kita fokus kat satu pintu. Kerja, makan gaji ni aku kena buang kerja macam mana lah. Padahal ada 9-10 lagi pintu lain Allah buka yang kita tak cari pun. Kesian. Apabila kita dalam keadaan tertekan, kita doa, ikhtiar, buat terbaik dan tawakal, maka akan terbukalah semua pintu rezeki. Dan saya minta semua mereka yang masih ada kerja ataupun sudah diberhentikan kerja, cuba Google. Saya dah masuk kat internet, doa pembuka 12 pintu. Saya dah masukkan di bawah caption itu, doa pembuka 12 pintu. You Google dan baca. Ini doa yang ulama-ulama muktabar satu dunia mengamalkan dan kata untuk membacanya lepas solat, ikut semua imam dalam dunia. Doa ini akan keluar. Kita jangan patah semangat, jangan give up ya. Selagi kita ada usaha, ada doa, maka Allah pasti akan berikan kita rezeki. Rezeki ada di mana-mana dan rezeki tak pernah salah alamat. Ini sebenarnya pesanan saya ni sebenarnya pesan seorang ulama kepada saya 30 tahun yang lalu. Dia kata apa? Muhammad Fadilah, masalah yang kamu hadapi sekarang sebab kamu yang sekarang. Saya mula-mula bingung apa maksud dia ni. Masalah aku sekarang sebab hati awak yang sekarang masih ada kotor-kotor, masih tak betul. So, solat taubat, istighfar.
Masalah sekarang sebab minda awak tak betul, cara berfikir tak betul. Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hamba-Nya. Betulkan cara berfikir. Tukar paradigm. Jadi kena tukar. Bersangka baik bahawa setiap takdir dan qada Allah ni mesti bawa kebaikan. Confirm. Bila kita solat taubat, istighfar setiap hari, setiap hari kita cuci hati kita dengan istighfar, solat taubat, maafkan orang, minta maaf, maka hati yang bersih akan tarik rezeki, tarik sayang, tarik sihat. Ini hukum alam. Banyak tindak tanduk kita tak betul. Maaf ya. Orang muda tu utamanya, dia satu hari 3, 4, 5, 6 jam tengok gadget. Macam mana rezeki nak terbuka? Ya, maaf ya. Ini reality. Orang tua pun 3-4 jam. Kita overhaul diri kita. Apa? Overhaul dengan cuci hati. Sanitize. Sanitize hati kita. Sanitize kita. Sanitize tindakan-tindakan kita tak betul. Yang keempat, ibadah naikkan, mantapkan ya. Kenapa rezeki saya tertutup? Kenapa doa saya tak makbul? Orang bertanya pada ulama. Sebab awak sempitkan jalan-jalan kemakbulan dengan dosa, maksiat, buat silap, melara. Itu sebabnya jalan ke kecemerlangan tertutup sebab awak menutupnya dengan maksiat, dengan buang masa dengan lara. Dan yang kelimanya, kita betulkan hubungan. Artinya kita maafkan orang, doakan orang dalam senyap, dia sentiasa bersangka baik. Dan setiap kali jumpa kawan, jumpa bos, jumpa siapa-siapa pun, jangan sekadar pandang orang, hantar gelombang sayang dari kalbu kita. Hantar terus gelombang, aku sayang, aku hormat kamu kerana Allah. Wahai Allah, tolong orang ini. Kalau ada masalah, selesaikan. Kalau ada sakit, sembuhkan. So bila kita pandang orang dengan menghantar gelombang positif, sayang menarik sayang, benci menarik benci, doa menarik doa, kehebatan menarik kehebatan. Jadi itu dia. Dan terus betulkan, cari ilmu. Pastikan berkawan dengan orang-orang positif, anda akan jadi positif. Jadi orang baru, semua masalah kita akan selesai satu persatu, insya-Allah. Okey, Datuk, terima kasih banyak sebab memang saya rasa banyak benda yang saya belajar pada hari ini dengan Datuk, dan saya harap dapat bersama lagi dengan Datuk. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita berjumpa lagi. Kepada anda semua, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Shock Altruist. Jangan lupa untuk teruskan bersama dengan kami lagi kerana kita ada banyak konten-konten menarik bersempena dengan Bulan Kesedaran Kesihatan Mental dalam kalangan para remaja. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.